Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bertemu kita pada malam ini bersama-sama di dalam majlis forum perdana yang akan membincangkan tentang tajuk yang sangat hangat, iaitu aurat dan fashion menurut Islam. Sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam lagi, suka saya memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini terlebih dahulu. Baik, ahli panel kita yang pertama pada malam ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Izwan bin Abu Zamil. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, kita pergi pula kepada ahli panel kita yang kedua pada malam ini. Ahli panel kita yang kedua pada malam ini adalah Ustaz adalah Prof Madya Dr. Muhammad Irfan bin Abdul Razak. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, tajuk kita pada malam ini adalah aurat dan fashion menurut Islam. Akhir-akhir ini kita dapat lihat terdapat banyak isu-isu yang berkaitan dengan fashion baru yang tidak mengutamakan penutupan aurat sepenuhnya. Iaitu fashion baru ini ada yang pakaian fashionnya terlalu longgar, ataupun terlalu nipis, ataupun terlalu ketat. Jadi perkara ini menyebabkan masyarakat juga yang ingin berfashion ada yang mengikuti fashion tersebut itu. Oleh itu, mungkin masyarakat ini tidak mengetahui tentang aurat, tidak mengetahui tentang batas-batas aurat yang perlu kita tutupi. Oleh itu, mungkin juga para hadirin sekalian juga ada yang tertanya-tanya, apakah batas-batas aurat yang wajib kita tutupi, dan juga apakah kaitan antara aurat ini dengan fashion. Oleh itu, kita tujukan soalan pertama kita kepada ahli panel kita yang pertama. Jadi soalan pertama adalah apakah batas-batas aurat yang wajib kita tutupi, dan juga apakah kaitan antara apakah kaitan aurat dan fashion di dalam Islam. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kerana memberi saya peluang untuk menjawab persoalan yang telah ditujukan. Jadi sebelum saya meneruskan kepada soalan tersebut, izinkan saya mendatangkan satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ila akhir ayat, yang mana maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan pakaiannya hingga menutupi ke seluruh badan, hingga menutupi ke seluruh tubuh badan. Jadi berkenaan soalan yang telah diajukan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, iaitu apakah kaitan antara aurat dan fashion. Jadi di sini suka saya mendefinisikan terlebih dahulu berkenaan aurat dan juga fashion menurut Islam. Jadi aurat ini telah diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu aurah, yang bermaksud aib. Maksudnya di sini, bila mana kita kata menutup aurat itu adalah
menunjukkan bahawa kita telah menutup aib kita sebagai seorang Muslim. Jadi aurat ini dari segi istilah pula bermaksud beberapa anggota tubuh badan yang wajib kita tutup. Sebagaimana yang telah kita tahu, aurat lelaki ini adalah bermula dari pusat sehingga ke lutut, manakala aurat perempuan pula adalah merangkumi seluruh tubuh badan kecuali muka dan juga tapak tangan. Jadi apa kaitan antara aurat dan juga fashion? Fashion di sini yang ingin diterangkan adalah berkaitan gaya pemakaian. Dan sebagaimana yang kita tahu, gaya pemakaian hari ini adalah lebih kepada gaya yang terkini, moden, popular, trending dan sebagainya. Dan kebiasaan fashion yang terkini lebih kepada fashion yang tidak sesuai untuk wanita Muslim, khususnya untuk digayakan. Contohnya kita dapat tengok hari ini ramai wanita di luar sana memakai pakaian ketat, jarang, singkat dan sebagainya yang amat tidak sesuai bagi seseorang Muslim. Maka dalam agama Islam telah ditetapkan garis panduan tentang sesuatu perkara agar manusia tidak melebihi batas dan berpaling daripada Allah. Salah satu peraturan yang Allah tetapkan itu ialah berkaitan aurat seseorang Muslim, tidak kira lelaki maupun wanita. Kerana pada hari ini malangnya tanggungjawab untuk menjaga aurat seolah-olah dipandang ringan oleh setengah orang Islam. Mungkin ini berpunca daripada kurangnya didikan ibu bapa, mungkin pegangan agama yang lemah, faktor persekitaran dan sebagainya. Jadi kaitan antara aurat dan fashion adalah aurat merupakan kewajipan utama bagi setiap orang Islam dan hukumnya adalah wajib. Sebelum berakhir, di sini saya ingin sertakan beberapa panduan yang boleh diikuti oleh masyarakat di luar sana, khususnya kaum wanita. Okey, yang pertama, memakai tudung yang labu sehingga menutupi paras dada. Seterusnya, memakai pakaian yang tidak nipis, tidak jarang dan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh badan. Seterusnya, tidak berwangi-wangian di hadapan muka mahram. Seterusnya, memakai baju yang labuh dan longgar, memakai sarung kaki, dan akhir sekali, tidak tabaruj atau menghias diri secara berlebih-lebihan. Jadi itulah beberapa panduan yang mungkin sama-sama boleh kita ikuti. Jadi sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama di atas penjelasan beliau yang sangat padat dan jelas. Apa yang saya dapat melalui penjelasan beliau adalah kita sebagai umat Islam ini ketika berfashion, kita hendaklah mengutamakan penutupan aurat sepenuhnya terlebih dahulu. Kerana fashion ini adalah hanya sekadar tambahan sahaja. Baik, kita pergi pula kepada ahli panel kita yang kedua pada malam ini. Tadi kita telah mendengarkan tentang batas-batas aurat yang wajib kita tutupi dan kaitan aurat ini dengan fashion. Sekarang kita nak tahu pula tentang faktor-faktor yang menyebabkan isu berfashion yang tidak mengutamakan penutupan aurat sepenuhnya ini berlaku. Jadi soalan saya yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua pada malam ini adalah, apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu berfashion tanpa mengutamakan penutupan aurat sepenuhnya ini berlaku di dalam masyarakat kita? Baik, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Soalan yang baik. Jadi terdapat beberapa faktor-faktor berlakunya isu-isu berfashion dengan yang mengenepikan aurat. Pada pendapat saya terdapat banyak faktor utama. Jadi faktor yang saya ingin petik yang pertama sekali ialah pengaruh rakan sebaya. Jadi faktor pengaruh rakan sebaya, saya pasti di luar sana pasti ada kawan-kawan, seorang pada kawan-kawan kita yang jenis suka berfashion. Jadi mereka pun sedikit demi sedikit mengajak kita ataupun mempengaruhi kita, jomlah ikut fashion ni, cantik apa semua. Jadi tanpa kita sedar, fashion dia ajak tu tidak bertepatan dengan syariat Islam ataupun cara ataupun adab berpakaian dalam Islam yang sebenar. Jadi saya bawakan contoh lebih mudah. Seorang wanita A mengajak kawan dia wanita B ni, jomlah ikut ada trend tudung baru, fashion tudung baru, lilit tekuk ataupun turban, sebagainya lah. Jadi wanita B ni pun mula tertarik dengan fashion yang disampaikan oleh kawan dia wanita A yang tadi tu. Jadi mulalah wanita B ni berkata, kenapa dia boleh, jadi aku pun mesti boleh ikut trend ni. Tanpa dia sedar, fashion tersebut dah melanggar pemakaian tudung yang sebenar bagi seorang wanita. Jadi kat situ sepatutnya sebagai seorang kawan perlulah mengajar ataupun mengajak kawan-kawan dia yang lain untuk melakukan perkara yang baik, iaitu mungkin kawan dia boleh mengajak dengan cara berpakaian tudung yang lebih elok, lebih menampakkan bahawa dia membawa nama Islam tersebut dengan melabuhkan tudung, okey, tidak berpakaian tidak jarang ataupun mengikut tubuh badan. Okey, jadi kat situ perlu untuk kita tekankan supaya perkara tersebut tidak berlaku di masa akan datang. Jadi secara tidak langsung akan melahirkan remaja yang kurang menitik beratkan tentang aurat dan sebagainya. Sedangkan waktu remaja ni lah perlu untuk menunjukkan attitude ataupun akhlak atau peribadi yang baik kepada semua orang. Tak kisahlah adik kita ke atau orang luar kat luar sana. Ditambah pula dengan gambar-gambar yang ditangkap yang mana boleh dikongsikan di laman sosial. Kita tahu zaman sekarang laman sosial sangat banyak, Facebook, Instagram, hatta WhatsApp sendiri pun dah ada story apa semua. Jadi kita tahu ramai orang akan tengok gambar tersebut. Jadi tak baiklah kat situ, di mana jika pakaian tersebut tidak menutup aurat atau sebagainya, maka dosa akan sedikit demi sedikit dicatat. Jadi kat situ perlu diperbaiki. Dan kadang-kadang bila kita nampak ada sesetengah orang yang apabila ditegur tentang contoh, awak nampak aurat tu dekat pakaian, okey, tapi malah diendahkan seperti itik dimandikan takkan basah. Tidak mendengar nasihat-nasihat yang diberikan. Sebagai rakan juga, kita perlulah menegur rakan-rakan kita yang berpakaian berfashion tapi tidak menutup aurat dengan sempurna, tanpa kita panggil menghukum mereka. Menghukum, pakai tak betul, tak boleh macam tudung kau singkat ni kau mesti masuk neraka, tak boleh. Jadi kita perlu guna cara nasihat yang lebih sopan, yang lebih lembut. Mungkin pada peringkat awal mungkin tak akan
susah untuk dia terima, tapi insyaAllah kita teruskan sedikit demi sedikit setiap hari, ataupun bila nampak je kita tegur. Mungkin insyaAllah satu hari nanti hati dia akan lembut, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang seterusnya ialah faktor dari kaca televisyen ataupun media elektronik yang kita tahu semakin gah pada masa kini. Pelbagai rancangan di televisyen telah dipaparkan seperti drama Melayu ataupun luar negara, ataupun filem dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung dapat kita lihat artis-artis yang berlakon dalam rancangan-rancangan tersebut menggambarkan satu ataupun menunjukkan satu fashion yang kadang-kadang kita tengok tak kena dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Jadi kita yang terdapatlah beberapa penonton yang mula terikut-ikut, wah cantiknya artis ni pakai macam ni, jadi dia pun ikut. Sedangkan terang lagi bersuluh, cara berfashion itu tidak kena dengan yang sepatutnya, jadi dia pun terikut-ikut. Jadi sebagai penonton tu perlulah menjaga daripada tak mudah untuk terikut-ikut dengan fashion tersebut. Sedar, jadi kita perlu sedar akan batas-batas pemakaian ataupun adab-adab pemakaian yang telah diajarkan oleh Islam sendiri. Jadi akhir kata dari saya, kita sebagai umat manusia yang beragama Islam seharusnya mematuhi perintah Islam yang diajarkan kepada kita sejak kecil lagi. Jadi bukannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak nak macam tu. Itu perlu dielakkan. Jadi diharapkan umat Islam di luar sana dapat berfashion, berfashion tanpa kita panggil tanpa melupakan apa yang sepatutnya dipakai dan mengikut cara yang betul yang diajarkan oleh Islam sendiri, supaya masyarakat Islam semua kita tidak dipandang rendah. Ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Bila agama lain melihat, apa perempuan ni pakai macam ni, apa lelaki ni pakai macam ni, mesti agama dia ni. Jadi kat situ dah mengubah satu persepsi pemikiran agama lain terhadap agama Islam sendiri. Jadi secara tidak langsung agama Islam telah di downgrade ataupun dipandang rendah oleh agama lain, sedangkan agama Islam itu sendiri suci, mengajar kita dengan berpakaian yang menutup aurat. Ataupun kita tahu panel pertama tadi telah mengatakan bahawa aurat itu adalah aib. Jadi pakaian yang menutup aib kita, menutup aurat kita. Jadi kita tak naklah masyarakat agama di luar sana memandang serong terhadap agama Islam sendiri. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua di atas penjelasan beliau yang sangat padat dan jelas. Apa yang saya dapat melalui penjelasan beliau adalah kita sebagai manusia, kita hendaklah memilih rakan yang baik. Iaitu jika kita memilih rakan yang baik, maka kita akan mendapat manfaat daripada beliau. Suka untuk saya memetik sebuah hadis yang berbunyi perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu mendapatkan bau yang busuk. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik,
melalui petikan hadis yang saya sebutkan tadi, kita dapat ketahui bahawa jika kita memilih rakan yang baik, kita akan mendapat manfaat kebaikan daripadanya. Walaupun kita tak dapat kebaikan tersebut secara menerus, kita akan mendapat kebaikan itu, tempias kebaikan itu kita akan dapat. Manakala jika kita mempunyai rakan yang tidak baik, maka kita tidak akan mendapat manfaat daripadanya. Baik, kesimpulannya, kita semua sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengutamakan penutupan aurat sepenuhnya. Ini kerana penutupan aurat ini merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Penutupan aurat ini juga adalah untuk memelihara maruah dan diri kita. Iaitu jadi jika kita sudah terbiasa dengan fashion-fashion yang tidak menutupi aurat, kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk berubah, memperbaiki diri kita untuk menggunakan fashion-fashion pakaian yang menutupi aurat sepenuhnya. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berusaha. Seterusnya, kita juga hendaklah sentiasa tolong-menolong bagai aur dan tebing. Nasihat menasihati antara satu sama lain. Jika kita lihat terdapat saudara kita yang tidak menutupi aurat, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia terpakai fashion tersebut. Jadi kita hendaklah saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Baik, sebelum saya menutup tirai pada malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi: bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, mak jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.